Betul kalau sakit terkena santau tidak boleh berubat dengan tok bomo. Hanya boleh berubat dengan cara perubatan Islam sahaja. Sebab perbuatan syirik tidak boleh lawan dengan syirik. Perbuatan syirik tak boleh lawan dengan syirik. Tak tahulah apa syirik kodok dia buat ni. Tok bomo ni dalam bahasa kita, orang yang merawat orang dipanggil tok bomo. Dalam bahasa Inggeris dipanggil doktor. Dalam bahasa Cina dipanggil sinsih. Dalam bahasa Arab dipanggil tabib. Apa dia mau beza ke doktor dengan tok bomo? Hok tolong ya. Alik sia panggil tok bomo. Oh, tok bomo besar mari dah. Kita ingat tok bomo apa? Doktor dia panggil tok bomo. La ilaha illallah. Jangan buat terkeliru dengan bahasa kak. Ada orang doktor percaya, tok bomo tak percaya. Hok tolong ya tu. Orang hok merawat orang, mak bahasa dia, buat apa guna bahasa lagu tu? Dia kata tok bomo syirik. Doktor tak syirik. Dok percaya ke panadol tak syirik. Dok percaya ke obat ni tak syirik. Percaya ke tok bomo ya. Jadi syirik ni berada di tok bomo ya. Sebab tu dia mau label ke hok ni tok bomo, hok ni doktor ni. Oh gitu, tak ada masalah di tok bomo, asal jangan buat syirik lah. Dia kata tak boleh bomo kecuali dengan rawatan Islam lah. Mangga hok lain tu jadi syirik. Allah. Rawatan Islam ni buat belaka ni. Hak ni rawatan Islam, hak ni rawatan kafir. Pizza Islam, pizza kafir. Pizza pun Islam kafir juga. Yo Islam kafir ni orang dia. Nah, ada ni sabuk Islam, sabuk kafir. Allah, tarikh Islam, tarikh kafir. Takut demo duk kafir, duk bagi-bagi apa kah? Kita tu Islam kafirnya. Nah. Jadi perubatan asal saja tidak ada bercanggah dengan syariat. Okey, so, tak ada masalah. Ikutlah dia tutup bomo, kau gapo dia tuk bomo sia. Pergi bomo dengan tuk bomo sia, tak ada masalah apa. Tak boleh syirik. Syirik apanya dia ada kelebihan juga. Orang kafir ni ada kemahiran dia. Janganlah hok buat syirik dia. Tak suruh itulah. Misalnya dia ada penawar dia, kau gapo dia. Allah gilah, tak ada masalah apa. Bab apa jadi tak mengaji bab syirik ni. Jadi hok ni syirik, siapa dia dok ajar dia? Ngaji semula bab syirik dah. Jangan cepat melabelkan perbuatan syirik tidak boleh lawan dengan syirik. Perubatan Islam juga. Tetapi perubatan Wahabi ni masalah ni. Nak buat rawatan Islam, rawatan Wahabi. Allah jangan habis syirik belaka. Dia seorang bukan syirik. Sama-sama dia pun ada lagi hak syirik. Dia seorang nak masuk syurga. Nak kata ke mana? Itulah Wahabinya. Satu soalan yang ditimbulkan oleh satu dua pihak tentang isu jumpa bomo ni atau jumpa doktor makan Panadol ni syirik. Saya akan jawab. Saya akan cerita kat tuan-tuan lah. Cuma saya nak bagi cerita dia macam tu. Supaya masyarakat ini apabila dia dengar ulasan ni, dia kena jelas. Soalannya, bolehkah kita pergi jumpa bomo untuk berubat? Itu yang saya nak jawab. Pasal itu saya ponti awal tadi. Bukan saya ponti awal tu pasal saja nak ponti awal. Kita tak ponti awal. Yang ni pun kita tak tahu. Saya harap tak lajak lah. Saya kena jawab lah. Pasal benda ni masyarakat keliru. Soalan saya kepada tuan-tuan semua, boleh tak kita pergi jumpa bomo? Dan kalau tengok dalam ceramah-ceramah kita dah banyak dah kita jawab. Banyak dah kita jelas. Cuma ditimbulkan syubhat. Jadi kita kena respon lah. Okey. Tuan-tuan, mari kita bincang sama-sama. Jumpa bomo, dukun, pawang, sensei, doktor, apa dia lagi? Ustaz ke? Jumpa siapa pun, dia tidak menjadi isu. Tuan-tuan kena dengar ni, nak bergelak ni, saya tak keliru. Tuan-tuan pergi jumpa tok bomo ke, pergi jumpa dukun ke, pergi jumpa pawang ke, pergi jumpa apa ke, doktor ke, pakar ke, apa ke, ustaz ke, siapa ke, tak ada masalah. Masalah yang kita sebut tu bagi jelas duduknya di mana. Dia bukan soal perawat tu, dia bukan soal orang yang rawat tu,
dia soal konten kepada rawatan tu. Dia soal apa yang dia gunakan, apa yang dia amalkan, apa yang dia buat masa dia merawat. Sebab ada orang kata kalau tak boleh pergi jumpa Tok Bomo, tak bolehlah juga pergi jumpa doktor. Kalau tak boleh jampi-jampi, tak bolehlah juga makan Panadol. Hei, tak sama. Jangan tenggelam punca. Jangan duk buat rapla. Tak sama. Tuan-tuan, sakit kepala, pi dekat satu orang. Dia dah bersebut ni, sakit kepala. Kita duduk tong tu tempat tonton tu, dia kata sakit kepala. Lepas tu dia ambil gelas. Dia dah sakit kepala. Sakit ke? Sakit ke? Sakit ke? Oh, dia tu kurang sikit. Ada lagi? Oh, dia tu tak ada lah. Kepala tak sentuh pun. Okey, itu satu. Satu lagi contoh sakit kepala. Sakit kepala juga. Pergi hospital ke? Pergi mana? Tak kira lah pergi jumpa siapa ke? Dia kita balik makan ubat Panadol ni, telan 2 biji, insya-Allah lega. Tu dah balik makan lega. Saya nak tanya. Yang ketuk gelas ni, rawatan menggunakan ketuk gelas ni dengan makan Panadol tadi sama ke tak sama? Sama ke tak sama? Tak sama. Tuan pun jawab yang saban besar pi jawab sama. Harulah. Haru. Mana sama? Yang satu rawatan, yang ada kajian, yang ada ubat, yang ada sebab. Yang satu lagi tak tahu punca apa. Itu yang fatwa Majlis Kebangsaan, jawatan kuasa Majlis Fatwa Kebangsaan. Tak boleh, apa dia ni? Operation. Tuan-tuan tahu, bedah batin. Tuan-tuan tahu bedah batin. Bedah batin ni, law semua tak boleh, SOP tak boleh dua. Law ni operation online. Bukan kata mengajak dia online, operation online. Dia boleh bedah perut tuan-tuan tu. Dia bawa keluar. Jahit balik. Okey, macam mana? Okey. Difatwakan sebagai perkara yang bercanggah dengan syarak. Sebab itu kita kata bukan isu jumpa siapa, isu apa yang dia baca, apa yang dia gunakan. Okey. Ni saya nak jawab ni. Okey, tuan-tuan tolong jawab. Mengaji daripada rambut tak tumbuh sampai rambut luruh balik dah. Takkan tak boleh jawab. Okey. Ada satu klinik di Baruh. Nama doktor apa nama Siam? Siam nama apa selalu? Siam nama apa Siam? Apa nama Siam? Siam tuan-tuan selalu payah nama Siam. Non my lab. Okey, nama doktor ni Doktor Non my lab. Doktor Siam. Doktor Non my lab. Tapi dia doktor. Klinik dia klinik Nakon Sri Tamarat. Tapi dia duduk di Besri. Kita sakit perut, pilah jumpa Doktor Non my lab ni. Dia kata ni doktor sakit perut 3 hari dah ni, duk ulang pergi bilik air. Doktor Non my lab ni, yang klinik Siam ni, doktor ni dia pun pegang cek. Dia tak ada silap makan apa ke? Dia tak tahu makan apa. Doktor ni tengok pun macam angin kembung apa semua ni. Ni balik pergi makan cakul. Tahu cakul? Ubat sakit perut cakul lah, dia bagi cakul. Ubat lah, dia bagi ubat. Dia kata makan yang ni. Kalau tak mau cakul ni, tak apalah, you ambil apa ubat ni, you bancuh sikit minum. Dia macam oren tu mungkin cacing ke apalah. Okay, dia bagi ubat. Doktor No My Lab Siam. Boleh tak boleh dari sudut hukum syarak? Dari sudut hukum syarak, boleh tak boleh jumpa Doktor Siam? Boleh tak boleh? Boleh.
Sebab Doktor Siam ke, Doktor Singh ke, Doktor Hindu ke, Doktor apa, tuan-tuan duk pergi klinik pauh tu, doktor tu agama apa tak penting, konten dia, treatment dia ubat, treatment dia operation, treatment dia based on sign. Jadi doktor Melayu kan pasal tu tuan-tuan kata, hang kalau ni hang pergi klinik Cina tu, dia ni pakar kulit. Kan? Kalau Hindu dia ni hampir doktor Taram ni, dia ni pakar tulang, dia hebat. No argument. Tak ada masalah pasal doktor bukan kita ikut akidah dia. Siam ke, Hising ke, pasal dia rawat itu rawatan yang factual, rawatan yang sains. So tak ada masalah. Clear? Pandai tuan-tuan jawab ni. Sebab tu saya tak takut. Orang Perlis memang bab ni clear. Mufti pun hebat. Kan? Okey. Sekarang ni Nom Mailap juga. Tapi Nom Mailap bukan doktor, Tok Cha. Non Mailap duk bilai uduh. Wat Kubang 3. Okey. Nama Non Mailap juga. Tapi Tok Cha pakai, yang tadi pakai baju putih ada stetoskop. Tahu stetoskop? Hok duk pombang dengar tu, dia panggil stetoskop tu. Yang non Mailap ni pakai baju oren, kepala botak. Tapi Siam juga kita pun pi. Dia tatuk dia pun kap. Dia tak cakap banyak kap. Skip pot. Dia pun kap. Dia pun bagilah, dia pun cedok ayat Telaga Kiambang Teratai. Tahu tak? Ayat Telaga Kiambang Teratai bertaut. Biduk berlalu. Okey, dia pun cedok. Lepas tu pembantu dia Tok Cha ni, Tok Cha yang pangkat rendah sikit ni, bagi kat kita. Dia tak balik pergi sapu. Boleh tak boleh? Boleh tak boleh? Tak boleh pula non Mailap juga. Sebab itu kita jelas dalam soal ini. Ini Siam, rawatan dia, ini doktor Cina, doktor Hindu, rawatan dia tidak bercanggah dengan syarak. Ini Tok Bomo Siam. Tok Bomo Siam sahih dah. Ni, ada tuan-tuan pergi jumpa Tok Bomo Siam. Tuan-tuan pergi jumpa Tok Bomo Siam, ada dia baca Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fi... Ada dia baca macam tu? Tak. Tok Bomo Siam akan minta dekat Tok Pekong dia. Pasal dia kata dalam rakaman tu, pergi jumpa Tok Bomo Siam pun tak apa. Majalah jumpa dengan doktor. Dia tak sama. Tok Bomo Siam sahih dia menggunakan jampi serapah dan juga mentera yang dia minta kepada Tok Pekong dia dengan cara dia. Kita tak petikai itu agama dia, itu kepercayaan dia, itu cara dia, terpulang pada dia. Tapi kita orang Islam, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum, doa kepada Allah. Pasal itu kita tak jumpa doktor Hindu boleh, tapi jumpa Tok Sami Hindu tak boleh. Apa yang membezakan dua ni? Cara dan approach treatment yang mereka gunakan. Sebab itu kita, kalau hang nama Haji Muhammad bin Haji apa pun, tapi kalau kita pergi marang kerapu spontan, marang skaper, pasal itu kita kata syarat kepada rawatan itu, yang pertama dia mesti guna Quran dan hadis. Yang kedua dia mesti apa? Dia mesti menggunakan bahasa yang difahami. Kita pergi jumpa satu Tok Bomo, kita kena faham dia baca apa. Kalau tuan-tuan pergi jumpa satu Tok Bomo yang dia baca pun tuan-tuan tak tahu apa mantra dia, dari sudut hukum syarak tak boleh. Dan saya nak bagi tahu dekat tuan-tuan, pasal apa kita alert dengan Tok Bomo? Pasal apa kita hati-hati dengan Tok Bomo? Pasal ada hadis. Saya nak sebut kepada tuan-tuan ni. Dan soal rawatan ni, dia tak sama. Makan Panadol tak sama. Tuan-tuan, saya takut tuan-tuan semua terpengaruh. Makan Panadol tak sama, ambil vaksin. Ini semua Nabi suruh. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan tak percaya,
kita akan bagi hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang suruh kita berubat ni. Supaya tuan-tuan semua boleh jelas. Ini tak sama. Sebab ada orang kata pergi hospital syirik, tak. Nabi kata ibadallah, wahai hamba-hamba Allah, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Daud, At-Tirmizi dan Ibnu Majah. Nabi kata ibadallah, wahai hamba-hamba Allah, tadawu fa innallaha lam yada' da'an illa wada'a lahu dawa' illa da'an wahid haram. Allah tidak akan menurunkan suatu penyakit melainkan Allah akan menurunkan ubat. Dan apabila maka hendaklah kamu semua berubat. Kecuali satu penyakit saja yang tak ada ubat. Apa dia? Tua. Tua ni tak payah pepok apa, memang tua. Tak payah duk pepok. Ada pepok collagen boleh mudah. Tak ada. Tua tak boleh. Nabi kata. Kemudian Nabi sebut apa lagi? Tengok ni. Ini semua hadis kempen suruh apa? Suruh kita berubat. Jumpa doktor, ambil ubat. Jumpa Tok Bomo, kalau dia bagi ubat akak, pasal tu kita kata sensei Cina tu, bagi saya sensei Cina tu lebih selamat daripada Tok Bomo, betul tak? Sensei Cina tu aku puncur, cucuk, ginseng. Itu lebih selamat tau. Akidah kita lebih selamat pergi jumpa sensei tu. Pasal apa? Pasal dia cucuk-cucuk. Tapi kalau tuan-tuan pergi jumpa sensei tu duk tuang kan sensei tu, tapi ni tuan-tuan suka pergi kat tabib Cina kan, ini sensei bagi ubat julak ni, ini sensei bagi akak kayu ni, ini sensei bagi apa herba-herba. Depa kan Cina punya tamadun Cina tu cukup hebat ubat. Nampak? Tu yang cucuk Sinovac tu Sakano. Pasal herba Cina tu. Kan? Tapi saya nak sebut apa? Nabi kata likulli da'in dawa. Setiap penyakit itu ada ubatnya. Fa idza usiba dawa ada bara'a. Apabila kena, Nabi kata setiap penyakit itu ada ubatnya. Apabila kamu kena penyakit, lepas tu kamu pergi berobat itu pula ubat yang kena, maka bara'a biiznillah, legalah dengan izin Allah. Ini kempen jelas daripada Nabi, suruh kita ambil rawatan, dan rawatan yang terbaik adalah rawatan yang terbukti. Pasal itu saya kata perubatan moden ni, hospital, doktor apa semua ni, ini adalah perubatan sunnah Nabi. Inilah perbuatan yang Nabi suruh. Kerana Nabi tak sebut apa jenis rawatan, dia suruh kita berobat. Yang penting perubatan itu sesuai dengan penyakit. Dan kita tahu semua ubat-ubat yang doktor buat ni, dia tak akan bagi melainkan setelah mereka diagnose ubat yang mana sesuai dengan penyakit tu. Pasal tu bila tuan-tuan masuk dalam hospital, dia bukan bagi ikut dan, dia akan ambil darah, dia akan ambil ayak kencing. Untuk apa ambil darah, ambil ayak kencing tu? Dia nak tengok kuman apa, dia nak tengok bakteria apa, baru dia boleh jalan on treatment. Dia ambil dulu daripada tuan-tuan punya sel, baru dia boleh on treatment. Pasal apa dia ambil tu? Pasal dia nak tengok ubat apa yang sesuai. Ini selaras dengan hadis Nabi. Pasal itu Imam Syafi'i kata ada dua orang manusia sahaja yang penting dalam dunia ni, ahli agama dengan ahli perubatan. Tiba-tiba mai satu orang duk kata pi berubat syirik. Ini umum, saya tak tuju kat siapa-siapa, saya kata umum. Kan? Kemudian tuan-tuan, kata Al-Imamun Nawawi rahimahullah, kata Imamun Nawawi, hadis yang kita baca tadi ni, yang hadis kata setiap penyakit ada ubatnya, apabila betul ubatnya maka sembuhlah dengan izin Allah. Kata An-Nawawi, hadis ini menjadi isyarat disunatkan untuk kita berubat daripada penyakit. Itu kata An-Nawawi. Dia sambung lagi, dia kata inilah mazhab ashab kita, yakni mazhab dalam ulama-ulama Syafi'i, kebanyakan salaf dan khalaf. Dan kata mereka lagi, di dalam ilmu-ilmu hadis ni ada ilmu-ilmu agama dan ilmu dunia. Benarnya ilmu perubatan diharuskan berubat secara keseluruhan. Nampak? Benarnya ilmu perubatan. So, pasal itu kita rawatan Islam, rawatan yang dibuktikan secara fakta. Jadi kalau tuan-tuan pergi jumpa siapa-siapa, dia dua saja. Satu, dia guna kaedah sunnatullah, guna ubat. Satu lagi, dia guna apa? Dia guna doa, zikir, wirid, ruqyah. Yang ni pun no problem. Cuma yang tak bolehnya apa dia? Yang tak bolehnya benda-benda yang bercanggah, seperti seruji, tangkal. Tuan-tuan pergi berubat, dia bagi tangkal.
innar ruqa wat tamaim wat tiwalah syirkun. Kita bukan mudah-mudah nak syirikkan orang, kita bukan mudah-mudah nak kafirkan orang, tapi kita mengingatkan manusia bahawa rawatan yang kita tak tahu asal usul sumber dia boleh menjejaskan akidah kita. Sebab itu tuan-tuan, kadang-kadang budak menangis, pilah hospital cek dulu. Sakit perut ke budak tu? Apakah? Kan? Ini menangis saja hantu. Budak menangis hantu, orang tua menangis pun hantu. Kan? Okey. Tuan-tuan hadirin mukminin, saya nak sambung juga sikit lagi. Berkaitan dengan rawatan yang Tok Bomo ni, Nabi mengingatkan kita dalam banyak hadis. Antaranya Nabi SAW sebut apa? Man ata arrafan au kahinan fasa'alahu an syai' lam tuqbal lahu salatun 40 lailah. Sesiapa yang mendatangi arraf, tukang ramal, ni jenis-jenis duk tilik, jenis dia duk tilik, tengok orang kan, tengok muka, tengok tarikh lahir, anak sulung, anak bongsu, api, batu, angin, sejuk, hangat, panas, jenis tengok tarikh bila baik, jenis tengok tarikh nak masuk kok ni, nak masuk kok ni. Ini dia panggil arrafan, tukang telek. Jenis perembang, tengok muka boleh tahu, tengok tangan, ini tangan duit, ini tangan tak apa-apa nak jadi. Tangan ni kita tak boleh tengok, melainkan satu ya, tangan boleh nampak, yang tu clear. Nampak? Nabi kata sesiapa yang, dalam riwayat yang lain Nabi kata man ata kahinan, dalam riwayat Ahmad, man ata kahinan, siapa yang mendatangi bomoh. Dia bukan isu bomoh. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan pi kat orang panggil dia Tok Bomo, tapi kalau dia pipi a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahi arkika min kulli syai'i yu'dzika, ini bomo ini bomo yang lulus syariah. Kita bukan isu bomo tu, isu apa? Konten dia. Tapi ini kita main-main tak ada apa-apa lagi, ambil kemenyan tu dia perasak, ambil kerih hirih limau nipis, hirih lemon kan, bagi tabuk naik, lepas tu balin kat kita kan, dengan kain kuning, dengan macam-macam kan. Tu saya cerita yang pasal pistol tembok tu kan. Tuan-tuan, Nabi baca ayat kursi, Nabi baca 3 kul, ayat kursi 3 kul, Nabi baca 2 akhir ayat surah Al-Baqarah, Nabi baca ta'awuz nak perambat setan. Kawan ni tak baca ayat kursi, tak baca 3 kul, dia ambil pistol bunyi tu, dia pergi tembok hantu. Tengok Ustaz, tuan-tuan jangan azan lagi, jangan azan. Saya nak nak sambung sikit lagi. Tuan-tuan, kita tak nafikan adanya ruqyah syar'iyah. Kita nak ulang, pasal sekali depa kata depa ni bukan percaya jampi. Kita baca dulu jampi. Banyak dalam hadis Nabi pegang tangan baca jampi, Nabi pegang bahagian sakit Nabi baca jampi. Semua tu ada sabit dalam hadis. Tapi yang mai dekat kita ni, yang bagi tangkal, bagi wafak, tahu wafak, yang jenis lipat-lipat kain kalau kuning, yang tulis alhamdulillah terbalik, yang campur huruf Romi, campur huruf Jawi, lukis gambar ni, bagi batu ni, tanam ni, jurih tang ni, ambil pi sembuk kat tepi-tepi kedai. Ini siapa yang buat kerja ni? Tuan-tuan pergi jumpa Tok Bomo ada bagi tangan. Tok Bomo. Tuan-tuan pergi jumpa doktor. Saya pergi KPJ Ustaz. Jumpa pakar tu. Dia bagi ubat apa? Dia tak bagi ubat apa? Dia bagi tangkai hitam. Ada jumpa lagi tu? Itu tak timbul isu doktor tu. Tuan-tuan hadirin mukminin. Tengok Aisyah kata apa? Aisyah kata, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza ishtaka yaqra'u ala nafsihi bil muawwidhat. وينفس فلما اشتد وجعه كنت أقرأ عليه وأمسح بيدي رجاء بركاتها. Hadis Bukhari Muslim. Nabi SAW apabila sakit ni, tuan-tuan duk sakit apa-apa semua ni, balik pergi amal. Kan? Cucu duk tengok apa Tok Wan jadi Tok Bomo ke? Kan? Nabi baca pada diri baginda al-muawwizat 3 kul. Kemudian Nabi meniupkan, Nabi tiup. Kita tiup dulu ke baca dulu boleh, tiup dulu boleh. Dua-dua ada riwayat. Kadang Nabi baca dulu, kadang Nabi tiup dulu. Lepas tu Nabi tiup.
Jika sakitnya ishtadda, bila sakit dia semakin teruk, kata Aisyah, aku yang baca. Yang ni no problem. Yang ni ada dalam Bukhari Muslim. Ini boleh amal. Tapi yang depa tiup tu tuan-tuan dengar depa baca apa? Tuan-tuan dengar tak? Tekumat kami, tata tiup. Lepas tu balik duk teringat muka Tok Bomo. Ha, kacau. Tok Bomo pun kalau janda baca panjang. Mau kalau kata bini orang tak apa baca sangat. Main dengan siapa? Seorang. Laki pergi mana? Saya ni bercerai lama lah Tok Bomo. Oh, berat kes ni, berat. Berat selalu Tok Bomo. Orang kata berat doa. Nampak? Kemudian tuan-tuan hadirin mukminin, saya nak sebut sikit apa yang disebut last oleh Dr. Wahbah Az-Zuhaili. Dr. Wahbah Az-Zuhaili. Ini soal jin. Soal jin Muslim. Sekali dia kata Tok Bomo ni okey, pasal dia minta tolong jin Islam. Orang pun kita tak tahu Islam ke tak. Kita pi endon lagi kalut. Assalamualaikum Pak. Dia pakai songkok. Endon pakai songkok, kita pun Assalamualaikum Pak. Maaf, saya Kristian. Oh, demam kita. Kristian pakai songkok. Nama sama, depa cakap tak ada ni. Kata Dr. Wahbah Az-Zuhaili. Dr. Wahbah Az-Zuhaili dia kata apa? Bolehkah kita minta pertolongan dengan jin Islam? Kata Dr. Wahbah Az-Zuhaili. Dia kata apa? Dia kata haram meminta pertolongan dengan jin walaupun dalam apa keadaan sekalipun. Dan ini adalah perbuatan yang tercela dari sudut syarak. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa annahu kana rijalun minal ins ya'uduna bi rijalin minal jin fadaduhum rahaqa. Sesungguhnya ada di kalangan manusia yang meminta pertolongan daripada golongan jin. Dengan permintaan itu golongan jin bertambah sombong dan jahat. Dr. Wahbah Az-Zuhaili kata, jin Islam ke, jin kafir ke, apa keadaan ke, dilarang kita minta kerana tak ada petunjuk daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pasal itu Nabi masa perang Badar ada berapa? 1000 orang lah. Tak ramai kan? Nabi ada berapa orang saja, tak kuat. Tak ada riwayat Nabi tolong minta jin. Yang mai tolong Nabi apa? Yang mai tolong Nabi jin ke malaikat? Malaikat. Yang jin yang mari tolong tunduk ni Nabi Sulaiman saja. Hadirin mukminin, jangan tertipu dengan dakwaan kononnya khadam ayat jin Muslim dan sebagainya. Rawat dengan cara yang betul, doa dengan cara yang benar, disuruh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya nak tutup dengan apa? Ikhtiar Tuhan suruh. Tapi ikhtiar, ada ikhtiar yang syar'i, ada ikhtiar yang tidak dibenarkan oleh syarak. Kita disuruh berubat, itu ikhtiar. Tuhan yang tentukan sihat tak sihat. Tapi disuruh kita ikhtiar. Kenyang di tangan Tuhan, kenyang di tangan Tuhan, tapi kita disuruh makan. Itu maksud ikhtiar yang syar'i. Mudah-mudahan Allah rahmati kita dan dapat menjawab kekeliruan yang ada di dalam masyarakat kita.